Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan tentang penjajahan Barat melalui media sosial dalam kalangan komuniti rakyat Malaysia. Okey, terlebih dahulu kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Iqmal bin Muda dari Fakulti Kejuruteraan dan Elektronik. Okey, seterusnya saya akan menyerahkan kepada Muhammad Syukri. Nama saya Muhammad Syukri Mansurah dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Kemal Nidam dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Iqbal daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Nama saya Muhammad Hadik bin Muhammad Idris dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik Elektronik. Syafiq bin Muhammad Zainuddin daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Nama saya Ahmad Syrizal bin Muhammad Zubir. Saya daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Saya Muhammad Irfan bin Muhammad dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan. Saya Ahmad Zaim Amin bin Slamat dari Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Seterusnya saya Muhammad Hizwan Syah bin Abu dari pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan FKMP. Okey. Seterusnya kita masuk dari pengenalan. Okey. Perkembangan sesi kongsi telah mula menampakkan perubahan dari segi kaedah penggunaannya. Jika dahulu manusia hanya menggunakan akhbar, media massa seperti akhbar, majalah dan televisyen untuk mendapatkan, tetapi kini teknologi kian meningkat, iaitu manusia telah menggunakan telefon bimbit atau laptop untuk mendapatkan maklumat. So, pengaruh pada umumnya boleh didefinisikan sebagai gerakan pembaratan dan penjajahan fikiran yang dilancarkan kepada sebuah negara yang mempunyai tujuan nyata, iaitu menunduk pada imperialis dengan meleburkan nilai-nilai, memesongkan pengertian agama dan memutarkan tunjang dan asas-asas penting yang menjadi amalan dan pembentukan kepribadian seorang. So maksudnya pengaruh barat ini amatlah buruk kesannya. Seperti yang kita tahu, di Malaysia banyak pengaruh barat yang rakyat Malaysia ikut, seperti contohnya TikTok. Seperti yang kita tahu, TikTok ni banyak kita boleh tengok banyak rakyat-rakyat, terutamanya rakyat Malaysia yang mengikut trend ini boleh menyebabkan dan boleh menyebabkan pengaruh-pengaruh sifat-sifat budaya barat itu mudah terpedayalah dengan budaya barat. Okey, seterusnya pengaruh ini bukan sahaja merosakkan jati diri seorang itu, kan akidahnya menjadi dirosak. Secara umumnya kajian dijalankan untuk mengatasi penjajahan barat melalui teknologi media. Seterusnya kita pergi ke objektif kajian. Terdapat 4 objektif kajian yang mengenal pasti sejauh manakah media sosial telah mempengaruhi seseorang tanpa sedar akan keburukannya. Kenal pasti
sosial yang kita gunakan adalah hasil daripada penjajahan barat. Yang terkenal pasti faktor yang menyebabkan seseorang terlalu taksub dengan media sosial. Dan yang akhir, mencadangkan cara membendung terhadap seseorang yang taksub dengan media sosial. Saya akan bagi kepada rumusan setiap bahagian soal selidik. Assalamualaikum. Saya akan soal selidik yang telah kami lakukan dalam tempoh hari yang lepas. Di sini merupakan rumusan bagi setiap bahagian selidik. Bagi bahagian A iaitu profil responden. Responden yang terdiri daripada pelajar UTHM lelaki ramai 25 orang dan perempuan seramai 7 orang. Manakala dalam umur 21 hingga 30 terdapat sebanyak 81.3%. Ke bawah terdapat 12.5%. Dan hingga 40 dan 41 hingga 50 tahun terdapat 3%. Melayu terdapat 93.8% yang mengambil ini dan Cina 6.2%. Bagi agama pula, Islam sebanyak 98%, sebanyak 6.2%. Bagi fakulti pula, bagi fakulti F terdapat 65.6%, FKAB, FKMP 11.5%, bagi FPTV dan FPK dapat 3.1% dua-duanya. Saya teruskan ke bahagian B. Bagi bahagian B untuk penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat dan kefahaman terhadap dekolonisasi kepada teknologi dalam kehidupan. Bagi soalan yang berkaitan, adakah anda faham melalui penjajah barat? Terdapat 32 responden dengan 87.5 masih ada 12.5 daripada 32 responden yang masih memahami maksud penjajahan barat melalui media sosial. Seterusnya terdapat 32 responden untuk soalan faham atau tidak untuk maksud penjajahan barat melalui media sosial. Asalkan maksud dekolonisasi yang 32 responden iaitu 93.8% faham apa itu dekolonisasi dan selebihnya tidak faham. Sebanyak 32 responden iaitu 90.8% bahawa dekolonisasi berlaku dalam perhubungan sesama masyarakat dengan terciptanya media sosial yang besar dalam komunikasi antara masyarakat. Dengan bahagian B, penggunaan media sosial dalam masyarakat dekolonisasi seterusnya. Okey, saya akan menerangkan secara ringkas terhadap dapatan kajian untuk 4 persoalan dan penggunaan media sosial dalam masyarakat dan kefahaman dekolonisasi kepada teknologi dalam kehidupan. Dan seterusnya, adalah media sosial merupakan suatu platform yang kita dan merupakan salah satu cara golongan barat menjajah bagi setiap pengguna barat melalui penggunaan media sosial harian. 93.8% bersetuju dengan idea tersebut, manakala bagi pada responden 32 responden lagi tidak bersetuju dengan pendapat ini. Jadi untuk persoalan seterusnya,
anda dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian. Kita dapati di bawah 18 tahun 6% ini didedahkan dengan penggunaan media selebihnya iaitu 28.1%, iaitu kalangan golongan 18 hingga 25 tahun. Mereka didedahkan dengan media dalam kehidupan seharian mereka. Jadi untuk persoalan yang seterusnya adalah berapa jam masa yang diluangkan dalam tempoh sehari. Jadi untuk dapatan kajian soalan 34.4% responden menghabiskan masa mereka 6 hingga 10 jam sehari untuk diluangkan masa mereka dengan media sosial. So 6.46% dalam kalangan responden menghabiskan masa selama 3 hingga ke hari untuk menghabiskan masa mereka dengan media sosial. Responden menghabiskan masa sebanyak 10 hingga 2 jam sehari, manakala selebihnya menghabiskan 1 hingga 3 jam sehari saja untuk media sosial. Jadi persoalan yang terakhir dalam bahagian B adalah anda menggunakan media sosial untuk tujuan, ada 5 tujuan. Maafkan saya, ada 6 ke. Bersosial bersama kawan, pengetahuan isu semasa, peran, hiburan dan beribadah. Jadi peratus yang paling rendah adalah untuk tujuan beribadah, di mana 3.1% responden menggunakan media sosial ini untuk tujuan beribadah. Manakala responden peratus yang paling tinggi adalah iaitu sebanyak 100%, di mana kesemua responden menggunakan media untuk bersosial bersama kawan. Jadi saya akan terangkan bahagian C ya. Kita ada 8 persoalan. Ini kita ingin mengkaji kefahaman responden mengenai falsafah estetika, iaitu kesedaran responden mengaruh penjajahan barat dalam media kehidupan. Untuk persoalan yang pertama, kita akan lihat soalannya adalah responden faham maksud penjajahan barat melalui media sosial. Didapati 16 orang sahaja, iaitu 50% responden yang kita berikan soalan ini, maknanya mereka faham apa itu maksud penjajahan barat. Dan juga tiada responden yang tak faham tentang perkataan ini. Maknanya ada 5 orang sahaja iaitu 15.6% yang ada faham ataupun tidak faham. Kiranya separuh-separuh lah mengenal maksud penjajahan barat melalui media sosial ini. Jadi untuk persoalan yang kedua adalah responden faham akan maksud dekolonisasi dalam teknologi ini. Maknanya hanya 18 orang sahaja itu mereka faham tentang maksud dekolonisasi ini. Kadar 3.1% responden, iaitu cuma hanya sekadar seorang sahaja tak faham akan maksud dekolonisasi dalam teknologi terkini ini. Dan soalan yang ketiga adalah saya faham, maknanya responden faham lakunya dekolonisasi dalam bidang teknologi maklumat yang menyebabkan penjajahan barat melalui media sosial. 6 orang responden daripada keseluruhannya, iaitu sebanyak 50% tentang persoalan ini. Dan tiada responden yang sangat tidak faham tentang persoalan yang diutarakan inilah. Yang keempat ialah peroleh di media sosial tanpa merujuk sumber yang sah bolehkan berlakunya kesalahfahaman pengguna. Jadi yang kita lihat daripada dapatan kajian ini, responden mereka sangat faham tentang persoalan ini. Maknanya pengetahuan ini tanpa merujuk sumber. Jadi perkara ini amat yang kita boleh lihat pada zaman. Jadi untuk diikutkan ayat 0
untuk hanya seorang, iaitu sebanyak 3.1% responden memang tidak langsung berkaitan persoalan yang keempat ini. So, persoalan yang kelima, persoalan kelima dan seteruskan ahli yang terima kasih. Okey, sekarang saya akan menerangkan untuk bahagian C part 2, iaitu kefahaman responden mengenai falsafah SKT, iaitu kesedaran responden terhadap pengaruh penjajahan barat dalam media sosial kehidupan. Okay, soalan yang diajukan kepada responden iaitu menubur gerakan sosial yang mampu merosakkan akhlak juga menjadi punca berlakunya penjajahan barat melalui media sosial. Okey, soalan ni seramai 14 orang sangat setuju dengan soalan iaitu 47.8%, manakala 13 orang lagi neutral, sosol dan hanya seorang saja yang tidak setuju dengan soalan itu. Okey, itu soalan yang kedua iaitu pengaruh media sosial dapat mengawal kelakuan diri sendiri. Okey, kebanyakan responden sangat setuju iaitu ramai 18 orang, 56%. 9 orang lagi setuju iaitu 28% dan 5 orang neutral. Soalan seterusnya, media sosial akan memberikan keburukan jika kita terlalu taksub menggunakannya. Jumlah responden yang paling ramai iaitu 15 orang sangat setuju dengan soalan yang diajukan, dan manakala 6 orang neutral dan seorang tidak setuju. Okay, soalan yang seterusnya, kerajaan perlu memandang serius pengaruh media sosial yang berlaku terhadap masyarakat. Okey, seramai 14 orang responden sangat setuju, 8%. Manakala 3 lagi setuju iaitu 40.8% dan 5 orang iaitu seramai 15.6%. Okey, sekarang kita akan go pada bahagian D. Saya menyerahkan kepada ahli yang lain. Untuk bahagian D, kami telah mendapatkan pandangan responden tentang penyebaran dalam media sosial kepada kehidupan. Ini kesimpulan yang kami dapat pandangan responden. Pertama, peranan ibu bapa dalam menangani perkara ini dapat diatasi merupakan jawapan yang diperoleh paling semua pandangan responden. Seperti mana kita tahu, perlu mengawal penggunaan media sosial anak-anak. Kedua, diri sendiri untuk mewujudkan pendirian dan kefahaman yang teguh dengan prinsip yang diterapkan agama, budaya, kelahiran sehingga umur dewasa. Serahkan kepada kesimpulan. Okay, terima kasih kepada sahabat saya. Sekarang ni saya akan simpulkan daripada kajian soal selidik daripada kami. Yang kesimpulan yang kami dapat buat di sini adalah teknologi bukanlah sesuatu benda yang secara keseluruhannya buruk, tapi ada juga kebaikan. Hal ini bergantung kepada diri setiap individu yang tidak terlalu obses dan terpengaruh dengan teknologi sehingga terjadinya penjajahan minda. Sebagai individu, kita perlu bijak menilai yang mana memberi kesan negatif atau positif pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, generasi hari ini perlu diberikan tumpuan yang sangat tinggi kerana mereka merupakan barisan pertama yang berhadapan dengan krisis akhlak dan moral yang terus merebak melalui media sosial. Sekian, terima kasih.